Didik TV KPM. Alhamdulillah, menjadi juga sayur yang aku tanam ni. Walaupun tangan panas ke sejuk ke, walaupun rumah aku tak adalah besar sangat, tanam tepi rumah. Tapi itulah hasil dia, layulah pula. Orang kata kalau nak segar bugar ni kena dengan baja yang organik. Tapi nak buat macam mana baja organik? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini. Dengar kata kita nak berkebun ataupun kita nak buat baja organik. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan guru kita terlebih dahulu. Kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional SMK Seri Macap Johor iaitu Cikgu Muhammad Fazrin bin Mat Subri. Apa khabar cikgu? Ya, saya baik. Baik, Alhamdulillah. sihat? Saya sihat cikgu. Walaupun kita belajar pertanian tapi cikgu segak bergaya pakai tie lagi. Tetap segak. Okey, baik cikgu. Dan bersama dengan kita juga kita ada juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Cikgu, apa khabar cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, topik kita pada hari ini apa cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan menghasilkan baja organik kita sendirilah. Maknanya ini dia ada dalam sukatan pelajaran tingkatan 4. Baik cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu? Okey, boleh. Sebelum saya nak mulakan Aiman, saya ada soalan untuk Aiman. Buah apa yang paling mahal Aiman pernah makan? Buah paling mahal cikgu saya rasa kalau kat Malaysia ni durian Musang King. Betul ke cikgu? Durian Kalau di Malaysia lah. Kalau di dunia ni buah yang paling mahal adalah buah tembikai susu Yubari. Tembikai susu Yubari. Tembikai susu Yubari. Kenapa cikgu? Pernah direkodkan harganya sebiji RM122,000. Wow. RM122,000 Malaysia. Jadi itu dalam satu lelongan lah. Kalau kebiasaannya harganya sebiji dah RM8,000. Wow. Jadi lebih mahal berganda-ganda lah daripada durian. Mungkin ada rahsia di sebalik. Nanti cikgu cerita. Okey cikgu? Okey, baik. Boleh kita mulakan cikgu? Baiklah. Okey, murid-murid di rumah. Murid di rumah. Okey, hari ini kita akan lihat pengenalan tentang baja organik dahulu. Okey, ini dalam buku teks bagi teks 4 dan 5. Saya tunjukkan sikitlah. Okey, penghasilan baja organik. Baja organik, terdapat banyak baja organik sebenarnya pelbagai cara, pelbagai kaedah. Tetapi terdapat 3 dan 4 dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 iaitu fermented fruit juices. Yang kedua fermented plant juices. Okey, yang ketiga fish amino acid. Okey, dalam bahasa Melayunya lah, kalau fruit tu berkaitan dengan buah lah. Hasil daripada buah, yang plant tu hasil daripada sayur-sayuran dan yang ketiga adalah hasil daripada ikan. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey, kita pergi kepada pengenalan tentang baja organik dahulu. Okey, baja organik ni boleh dihasilkan daripada yang pertama tinja haiwan yang diproses. Okay, maknanya tinja-tinja haiwan, ayam, kambing, kuda boleh dihasilkan mungkin dalam bentuk pellet ataupun dalam bentuk cairan. Okey, yang kedua sisa kilang pertanian. Okey, sisa kilang pertanian ni contohnya adalah hampas kelapa sawit lah. Hampas kelapa sawit ni biasanya digunakan sebagai baja. Di Malaysia sangat-sangat meluaslah penggunaannya. Jadi sebab dia senang diperolehi. Okay, jadi kosnya pun sangat murah. Okey, yang ketiga adalah sisa ladang. Okey, sisa ladang ni contohnya sayur-sayuran lah. Sayur-sayuran yang dah busuk ke dah tak boleh digunakan lagi. Jadi dia akan buat baja lah. Okey, baja buah-buahan, baja sayur-sayuran. Okey. Seterusnya, baja organik adalah baja semula jadi yang terhasil daripada proses perebutan sisa haiwan dan tumbuhan.
baja organik juga merupakan baja yang mesra alam. Sebab apa, Wan? Sebab apa, dia, sebab dia guna balik. Okey. Ataupun daripada tumbuhan ataupun buah-buahan. Betul. Jadi dia tiada bahan Tak ada bahan orang kimia. kata kimia. Betul. Lagi satu, kosnya adalah sangat rendah. Sebab kita guna pakai, macam Aiman sebut tadi lah, kita guna pakai bahan-bahan yang Kita semula kita semula, betul. Contohnya bahan buangan sayur-sayuran daripada pasar-pasar, kita boleh gunakan semula lah. Okey, kemudian baju organik ni memang sangat apa orang cakap, mesra alam. Tak ada kesan-kesan pencemaran apa. Okey, jadi sangat ni lah. Okey. Jadi ini dia cikgu, di antara perkara-perkara yang kita lihat baja organik ni bukannya satu perkara yang susah, tapi Betul. kita boleh guna semula daripada bahan-bahan semula jadi. Ya, Okey, di rumah saja pun kita boleh gunakan. Contoh, pernah tengok tak mak kita lepas basuh beras, dia siram dekat pokok bunga. Oh, betul jadi lah, cikgu. sebenarnya betul. Jadi sebenarnya ada khasiat dalam beras tu sendiri. Air beras tu kita dah basuh dan kita siram di pokok. Jadi itu sebenarnya dah jadi salah satu baja organik, tapi secara tidak langsung lah maknanya. langsung. Jadi kalau secara langsung kita tambah beberapa bahan lah untuk jadikan dia lebih berkhasiat, lebih bernutrisi pada tanaman. Baik. Okey. Lepas ni cikgu akan tunjuk dengan lebih lanjut lagi kepada murid-murid yang nak tahu macam mana nak buat baja organik, nak tahu. Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sayur main dekat sikit. Ada jual sayur kat sini ni. Okey, cikgu nak beli sayur tak? Tak apalah, saya pun dah ada. Tak apa, cikgu pun dah ada. Baiklah cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan kita buat ni cikgu? Nampak ada sayur banyak ni. Baiklah, untuk kali ini kita akan buat, yang pertama kita akan buat baja organik berasaskan sayuran. Oh. Sayuran hijau. Okey, jadi menarik kita cikgu. akan Boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan Okey, silakan. Okey, kita akan tengok tajuk fermented plant juices ataupun jus pemeraman sayuran ataupun tanaman lah. Okey, alat dan bahan-bahan yang perlu kita ada. Yang pertama adalah tumbuhan hijau lah. Sayuran berdaun lah. Kangkung saya pilih sebab apa, Iman? Sebab kangkung adalah yang paling cepat, berdasarkan pengalaman lah, paling cepat dia terurai dan menghasilkan baja dengan baik lah. Jadi hari ini saya bawa kangkung lah. Kangkung. Kangkung jauh saya bawa. Okey, seterusnya adalah gula merah. Okey, gula merah. Kita ikut keperluan lah. Sebab nisbah dia adalah 1:1. Kalau 500 gram sayuran, jadi 500 gram juga gula merah. Okey, gula merah bukan gula Biasa. gula perang atau gula ni sebab gula merah. Nanti saya akan terangkanlah gula merah ni apa khasiat dia dan kenapa kita pakai gula merah. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan. Baik cikgu. Okey, yang kedua adalah ketas putih. Ketas A4 je. Ketas A4 biasa je. Okey, gelang getah. Gelang getah untuk kita ikatlah di akhir nanti. Okey, kemudian pisau dan papan pemotong. Itu saja. Ini ringkas sajalah. Main di rumah pun kita boleh buat untuk hasilkan baju organik kita sendiri. Baik, cikgu. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, kita sediakan bahan-bahan dulu lah. Sediakan bahan, lepas tu kita potonglah, kita ambil sayur. Aiman, pada hari ini saya buat dulu. Silakan cikgu. Boleh, nanti boleh. selepas ni saya nak uji Aiman untuk hasilkan baju Aiman sendiri. Boleh? Oh, boleh cikgu. Okey. Okey, saya potong. Oh, dia selain kangkung pun boleh juga cikgu Tapi kangkung ni dia lebih cepatlah. Kangkung dia lebih cepat. Dan dia ada dia punya ni sendirilah. Dia punya cakap nutrien dia sendirilah. Banding sayuran hijau lain lah. Sayuran hijau lain pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita jangan potong, tak boleh potong besar lah. Sebab apa? Sebab tak takut lambat. Biasanya kalau kita tengok tu 5 cm. 5 cm ke 6 cm tu yang paling sesuai lah.
Okey, kalau dia besar sangat pun, panjang sangat pun nanti dia akan ni Okey. Kita akan timbang dulu. Saya potong dulu Okey, berapa berat tu cikgu? Jadi sukatan dia Okey, ada terpulang pada kita macam saya cakap tadi. Kalau 500 gram kangkung, jadi gula merah pun kita buat 500 gram juga lah. Oh, seimbang lah juga Jadi dia satu ni sebab satu. Okey, baik. Okey, setakat ni baru 40 gram. Baru 40 gram. Jadi kangkung je lah. Nampak je besar tapi ringan. Ringan saja. Okey, selain daripada kangkung, apa lagi sayuran yang boleh kita gunakan? Kita boleh lobak Sayuran tu. berdaun. Berdaun. Berdaun, Okey. Aiman. Okey, lobak bukan kategori berdaun Berdaun. walaupun dia ada daun. Okey, sawi, bayam merah. Kita boleh gunakan mana-mana ni Okey, baik, sayuran hijau. Okey, sebab sayuran hijau ni dia tinggi nitrogen. Jadi nitrogen ni adalah untuk daun lah. Untuk pembesaran daun. Itu sebab daun hijau. Jadi kalau kita tanam pun kita tahu apa yang kurang pada tanaman kita. Baik, cikgu. Seterusnya. Okey, 157 gram, 160 lebih kurang 160 gram saya punya ni. Okey. Jadi gula merah saya pun lebih kurang. Kita punya gula merah pun Sama berat cikgu sama berat. Kita gunakan sama berat lah. Okey, baik. Gula merah cikgu Gula Jadi merah. khasiat di sebalik gula merah tu kot. Okey, gula merah. Sebab apa kita guna gula merah Gula merah dia betul. Memang cakap tadi dia tinggi nutrien dia, khasiat dia berbanding gula putih lah. Itu sebab kita guna gula merah. Okey, baik cikgu. Okey. Kita akan timbang gula Kita akan merah. timbang dulu. Okey, baik. Orang kata bukan setakat makanan je kena bergula. Baja pun ada gula dia. Betul. Baja dia memang kita perlukan gula sebab proses-proses penapaian tu kan, pemeraman tu biasa kita gunakan gula. Okey, baik cikgu. Maknanya barang-barang ni pun kita boleh dapat di rumah kita cikgu kan? Boleh, betul. Kita boleh gunakan. Kadang-kadang ada juga kilang yang dia buang gula-gula merah ni sebab dia dah di reject macam itulah lebih kurang Jadi kita boleh ambil lebihan tu kita boleh ambil dan kita boleh gunakan lah. Okey cikgu, cukup dah cikgu? Dah cukup Saya minta lebih kurang kangkung tadi lah. Jadi kita akan gaulkan. Cikgu, kita akan masukkan ke dalam bekas tu lah. Okey, kita bekas lah, kita gaulkan lah. Baik. Ada berbagai cara sebenarnya. Ada cara dia melapiskan. Contoh kita letak gula dulu, sayur dulu. Gula, sayur, gula. Lapis-lapis? Secara berlapis lah. Okey, tapi ini saya nak tunjukkan kaedah yang ni lah. Yang lain lah. Ini kita gaul. Gaul tak perlu sebati lah. Bukan macam kita masak Aiman Sedap pula tengok sayur kalau- cikgu. Okey. Baiklah. Ni boleh dimakan tak ada masalah. Oh. Cuma dia sebenarnya ialah tujuan kita untuk menghasilkan baju lah. Kalau dia blend je cikgu, tak boleh cikgu? Blend Dia terlampau hancur mungkin kan? nanti dia punya proses perebutan dia tu cepat sangat. Oh, baik cikgu. Nanti dia tak boleh hasilkan nutrien yang diperlukan lah. Okey. Okey, cikgu, kira saya dah ni lah Kita gaul. Okey, dah gaul. Kita akan masukkan je. Baik. Hanya Okey. kita nak cari bekas bertutup ke cikgu? Ya. Oh. Betul. Nanti kita akan tutup dengan kertas putih lah. Kertas putih dan juga jangan tutup rapat lah kalau boleh. Oh, jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Okey, sekarang kita dah di nombor 3 gaulkan dah gaul, dah masukkan nombor 4 dah masukkan. Dah masukkan dalam bekas. Okey, ini contohlah saya dah masukkan. Okey, mana yang lain nanti kita masukkan dalam bekas lain lah. Okey. Okey, ini contoh sajalah saya bagi maknanya satu ni sebab satu. Tadi kangkung saya dalam 160 gram. Jadi gula merah pun 160 gram. Sangat mudah. Okey. Jadi kita dah isikan sayur tadi kemudian kita ambil kertas A4 dan kita tutup lah. Okey, kita akan ikatkan dia dengan getah. Okey, tujuannya supaya kita nak beri ruang udara sikitlah. Lagi satu kelembapan tu dia tak di ni Maknanya sebab tu tak tutup pakai penutup yang asal tu direct. Lagi satu kalau penutup direct kan dia penutup direct ni dia tutup rapat. tutup rapat. Kita tak nak tutup rapat. Sebab apa tak nak tutup rapat? Mungkin udara cikgu? Ya, sebab proses pemeraman kita mengeluarkan gas.
Jadi kita nak elakkan daripada meletup ke ataupun nanti tak jadilah proses tu kan. Okey, jadi tutup tak perlu terlalu rapat sebab dia menghasilkan gas. Okey. Dia menghasilkan gas. Okey, contohlah kita dah siap. Okey. Jadi kita akan biarkan sehingga 5 hingga 7 hari di tempat yang redup dan berteduh. Dalam rumah ke luar rumah? Tak kisahlah. Terpulang, tapi penting sesuai redup. lebih sesuai dalam rumah lah. Dalam rumah, dalam almari ke, biasanya bawah sinki tu dia teduh. Tempat dia gelap lah. Sebab apa tak boleh direct pada cahaya matahari? Nanti bakteria yang baik tu yang nak membantu menguraikan sayuran kita, dia akan mati. Jadi dia tak dapat hidup untuk bantu jadikan sebagai baja lah. Okey, kemudian kita boleh labelkan lah. Untuk di rumah tu, mudah-mudahan di rumah atau tak kisahlah di sekolah pun kita boleh labelkan tarikh. Kita tulislah tarikh siap-siap hari ni. Berapa hari bulan ni kan? Hari ni cikgu. Berapa hari bulan? Satu. Contohnya 1 bulan 7 lah cikgu Contoh hari ni 1 hari bulan. Lebih kurang lah Jadi kita tulislah. Okey, jadi kita tahu selepas 5 hingga 7 hari kita dah boleh ni. Ya. Okey, saya dah buat part saya. Bahagian saya nak uji Aiman boleh tak? Oi, boleh cikgu. Saya nak tengok macam mana Aiman faham tak apa arahan saya tadi, jelas tak? Baik cikgu. Jadi saya nak uji. Boleh mulakan? Boleh saya cuba cikgu Boleh? Okey, pertama sekali boleh saya ambil timbang cikgu? Okey, boleh. Seronok cikgu. Bab-bab ni. Jadi mula-mula sekali cikgu, kita ambil sayur terlebih dahulu. Tapi cikgu, untuk langkah keselamatan, boleh saya pakai sarung tangan cikgu? Boleh. Okey, baik. Saya tak pakai sebab tak ada saiz. Tak ada saiz. Saiz Aiman. Baik, maknanya kita potong sayur ni dia jangan besar sangat, jangan kecil sangat cikgu Betul. Okey, baik. Potong terlebih dahulu. Okey. Agak-agaklah 5 hingga ke 10 cm lah. Maknanya murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga. Boleh. Sayur-sayuran yang lebih-lebihan tu, yang kadang mak kita beli, lepas tu masak, lepas tu tak digunakan lagi kan. Lebih-lebihan tu boleh guna untuk sebagai baju. Bagi tahu kat mak tu jangan ada buang sayur tu kan. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa khasiat. Kita buang je sepatutnya. Cikgu, kita nak daun dia ke ataupun nak batang dia saja cikgu? Boleh, tak keseluruhan, tak kisah. Keseluruhan. Okey, baik cikgu. Saya dah dapat sebahagian daripada sayur ni. Boleh kita timbang cikgu? Okey. Baik. Okey cikgu, saya dapat 292 gram cikgu. Okey. Okey, Jadi baik. nanti gula merah pun kita jumlah yang samalah. Baik, saya ambil bekas dulu. Dan saya ambil gula merah. Baik cikgu, saya ingat gula merah ni nak bagi sedap baja tu cikgu. Rupanya dia ada khasiat di sebalik tu cikgu. Ada khasiat di sebaliknya. Bukan sekadar untuk sedap sajalah. Okey, baik cikgu. 46. Jadi maknanya nisbah 1 dengan 1 cikgu. Nisbah 1. Kalau 100 gram sayur, 100 gram gula merah. Maknanya untuk mendapatkan kualiti baja yang baik cikgu. Ya. Kita kena buat nisbah 1 kali 1 lah cikgu. Betul. Okey cikgu. Baik, cikgu, saya dah dapat jumlahnya. Lebih kurang 290 macam tu cikgu. 290. Okey. Jadi seterusnya cikgu, tadi cikgu gaulkan gula tadi dengan sayur, betul cikgu? Betul. Okey, baiklah. Jadi gaulkanlah. Okay. Saya tak boleh cakap banyaklah sebab saya tengah uji Aiman Sedap pula cikgu ya. Sedap pula tengok Saya gaulkan dengan sebati. Nampak? Murid-murid kat rumah pun boleh cuba juga. Sebab mungkin ada di kalangan mereka ni duduk di kampung, ada sayur-sayuran kat rumah tu boleh petik-petik lah dekat tepi-tepi rumah tu cikgu kan. Bayam kangkung lah biasa. Kangkung Kangkung ni mudah didapati lah kan. Biasa Okey, baik cikgu. Tanam. Saya rasa macam dah sebati dah. Okey, dah sebati. Jadi sekarang ni saya nak cuba masukkan ke dalam bekas ni cikgu. Okey, boleh. Boleh kita buat jualan. Okay. Tapi baja ni dia bukan sampai sini ya Man ada lagi? Ada lagi proses dia. Prosesnya, Nanti saya akan terangkanlah sebentar lagi proses apa selepas ni. Okey, baik cikgu. Baik. Okey, baja daripada sayur-sayuran ni Okey, cikgu. Sayur-sayuran ni dia mengandungi, macam saya kata tadi lah, dia mengandungi nitrogen yang tinggi. Okey, jadi dia untuk pertumbuhan daun. Pertumbuhan daun? Jadi sesuai untuk sayur-sayuran yang berdaun lah. Contoh kailan, sawi. Jadi sangat sesuai lah untuk kita gunakan baja ni. Jadi untuk buah kita gunakan baja lain lah. Baja daripada buah-buahan. Okey cikgu, saya nak cuba tutup bekas ni.
dia kertas ni tak kisahlah kertas macam Tak mana cikgu. kisahlah, biasa kertas putih lah kan. Kertas putih lah. jaga dia Alright. ni. Baik cikgu, macam mana dengan hasil yang saya buat ni cikgu? Eksperimen kita? Okey. Ah. Mengikut arahan. Mengikut arahan. Okey, dan saya rasa boleh kalau daripada 5 bintang lah, saya bagi 5 lah, boleh lah. 5. Oh, alhamdulillah dapat penuh 5. lah. Baik cikgu. Jadi apa langkah seterusnya yang boleh kita buat cikgu? Okey, kita dah siap ni. Kita akan simpan selama 5 hingga 7 hari. Oh, 5 hingga 5 hingga 7 hari. Okey. Kita sambung buah-buahan. Boleh cikgu? Boleh. Kita sambung buah-buahan pula. Nanti selepas buah-buahan baru saya terangkanlah macam mana untuk ni. Okey. Okey, untuk buah-buahan saya akan buat dengan Aiman sekali boleh? Boleh cikgu? Sebab Aiman dah mahir sayur-sayuran tadi ya. Jadi kita terus buatlah. Baik, kita nak Boleh. buat buah-buahan apa cikgu? Okey, hari ni kita akan gunakan pisang. Gunakan pisang. Sebab apa? Sebab pisang sangat tinggi potasium. Oh. Potasium Sebab kalau biasa orang nak lumba lari cikgu, dia akan makan pisang juga. Okey, Okey betul. cikgu, boleh kita mulakan cikgu? Boleh. Saya potong nanti Aiman boleh bantu untuk inilah. Okey. Pisang pun samalah kita potong lebih kurang agak-agak dalam 5 hingga ke 10 cm. Baik cikgu. Baik, maknanya lepas kita potong ni cikgu, kita kena timbang ke macam mana cikgu? Okey, timbang. Boleh. Ataupun kita nak timbang dulu. Boleh, tak ada masalah. Timbang dulu. Mana-mana sajalah, mana-mana yang dululah. Baiklah cikgu. Dekat sini kita dapat 289 gram. Okey. 200. Okey, jadi gula merah pun kita ni Gula merah pun sama juga. sama jugalah Okey, kita nak bubur dalam bekas. Okey, cikgu, terus dalam bekas. Cikgu. Berapa banyak tu cikgu? Okey, saya bantu Aiman isikan Oh, maknanya kalau ikut tadi pun 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. Buah pun 1 nisbah 1 Ya, juga. sama. Okey cikgu. Okey. Kita dah dapat jumlah Okey, dia. sama Okey. Sama. Seterusnya cikgu. Okey, jadi kita akan gaulkanlah. Okey, baik cikgu. Gaulkan. Maknanya ini prosesnya dalam lebih kurang sama cikgu Ya, prosesnya sama je. Sama macam sayur tadi kita tukar je. Oh. Okey. Jadi selepas dah siap ni kita terus masuk dalam bekas lah Masuk dalam bekas. Okey, sama juga kaedah yang sama kita gunakan. Tapi ni buah elok cikgu. Kalau buah dah rosak apa semua pun boleh boleh. juga. Boleh. Lagi satu sebab apa kita gunakan pisang? Kenapa cikgu? Tidak apple. Oh, betul juga Sebab satu cikgu jawapan dia pisang senang nak dapat belakang rumah dia. Okey, sebenarnya pisang adalah salah satu buah-buahan yang manis dan juga lembut Jadi sebab tu kita tak boleh gunakan apple. Apple tak sesuai sebab tekstur dia keras. Oh. Jadi dia akan mengganggu proses perebutan tu lah. Okey, Aiman boleh bantu saya untuk Boleh cikgu. tutup. Kita tutup guna kertas juga macam tadi Guna cikgu. kertas macam tadi sama macam sayur Okey. tadi. Dan kita getahkan dia cikgu. Okey, Maknanya getahkan. kita nak simpan ni berapa lama cikgu? Sama Okey, macam sama sayur macam juga ke? sayur tadi 5 hingga ke 7 hari. Baiklah. Di tempat yang redup, di tempat yang teduh lah. Okey, macam saya cakap tadi, buah-buahan yang sesuai, yang manis, okey, dan juga lembut. Contoh isi manggis boleh Okey, nenas. Dia agak lembut lah Maknanya mudah untuk dileraikan lah cikgu. diuraikan oleh bakteria tu. Baik cikgu. Okey. Jadi ini selesai kita punya eksperimen cikgu. Jadi nanti kita nak tengok apa hasilnya cikgu. Okey, prosesnya selepas saya nak cerita tadi kan. Selepas 7 hari kita akan ambil sayur-sayuran Ini contoh yang dah siap dah selama 5 hari. 5-6 hari yang saya dah hasilkan sendirilah. Wow. Okey, jadi selepas kita dah hasilkan ni kita akan tapis. Tapis menggunakan penapis. Kita buat secara berperingkat lah, 2 peringkat. Okey, secara 2 peringkat dan hasilnya kita akan dapat satu bancuhan. Oh, ini hasil Ini dia. hasilnya. Setelah ditapis cikgu Ya, pati. Oh. Okey. Untuk pati ni kita akan bancuh dengan air lah. Okey. Sebelum kita buat semburan atau siraman pada pokok. Okey, Maknanya yang ni baru boleh jual. Ya, ini baru boleh jual dah dibotolkan. Okey, 2 Okey. mililiter pati ni kita akan bancuh dengan 1 liter air. Oh, itu nisbah dia. Nisbah dia. Baik cikgu, kita nak Okey. berehat seketika. Murid-murid mesti seronok kan dapat buat eksperimen bersama dengan cikgu pada hari ini. Tapi kita berehat seketika, banyak lagi yang menarik akan cikgu kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam mata pelajaran pertanian. Baik cikgu. Wah, cikgu dah siap pakai sarung tangan. Tadi saya dah tak pakai. ada. Dah jumpa dah. Baru jumpa. Baru jumpa. Baik cikgu. Baru jumpa. Tadi hilang Tadi hilang. Okey, jadi ini salah satu langkah keselamatan kita dah kalau kita di rumah ke. Jadi kita perlu pakaikan Sarung tangan. Baik, untuk segmen kali ini cikgu, apakah subtopik kita pada kali ini? Okey, subtopik seterusnya adalah kita akan buat baja organik daripada ikan. Oh, Ikan kita akan tengok. Baja organik daripada ikan. Okey, eksperimennya adalah fish amino acid. Okey. Amino acid ikan lah. Maknanya dalam ikan ni kita akan gunakan amino acid tu untuk hasilkan baja. Okey, bahan dan alatan yang kita gunakan pada hari ini adalah ikan. Okey, ikan sini dah ni lah, saya sediakan ikan. Okey, ikan pelaling. Okey, ikan yang kita boleh gunakan adalah yang sesuai ikan laut. Okay, sebab ikan laut dia ada garam dan gula yang membantulah untuk menghasilkan baju itu sendirilah. Ikan sungai ni kurang sesuai lah. Boleh tapi kurang sesuai. Okey, jangan saya cakap tak boleh pula, kurang sesuai. Okey, seterusnya bahan-bahan yang lain adalah gula merah. okey. Okey, gula merah. Seterusnya adalah kertas putih. Okey, bekas untuk kita masukkan baju tadi lah. Okey. Kemudian gelang getah lah untuk kita ikat kertas kita. Okey, dan penimbang, papan pemotong, pisau. Okey, itu adalah bahan-bahan asasnya lah. Jadi benda ni sebenarnya boleh buat di rumah. Bukan saja di tempat lain, di rumah pun sendiri pun boleh buat. Okey, kita pergi kepada langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan bahan. Okey, saya dah sediakan. Okey, kedua, potong ikan. Sebentar kita akan buat. Potong ikan kepada saiz kecil. Kemudian kita gaul dengan gula merah pada kadar 1:1. Kalau ikan tu 200 gram, gula merah kita pun 200 gram. Okey, kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam bekas hingga penuh. Okey, bekas yang disediakan tadi. Boleh kita teruskan cikgu? Kemudian kita tutup dengan kertas putih dan ikat dengan gelang getah. Oh, maknanya dia punya cara tu macam lebih kurang sama juga cikgu. Lebih kurang sama. Okey, baik cikgu. Saya akan Mungkin mulakan kita dulu. boleh mulakan eksperimen kita pada hari ini. Okey, baik cikgu. Kita potong ikan dulu pada saiz yang kecil lah. Okey, saiz kecil ni tak kisahlah, lebih kurang 5 ke 6 cm Tak ada masalah. Okey, kita akan gunakan isi ikan sekali. Insang sekali. Maknanya dalaman dia sekali cikgu. Ya, organ dalaman pun kita gunakan sekali. Jangan basuh pula macam kita nak goreng. Jadi khasiat dia ada khasiat dia sendiri Ada juga. Dalam organ dalaman ikan ni kita ada khasiat dia sendiri. Okey, jadi boleh gunakanlah terus. Terus kita tak perlu basuh lah. Cikgu macam biasa kat dapur cikgu. Bolehlah. Baik cikgu, maknanya kita potong kecil-kecil. Potong kecil. Lebih kurang potong dalam 5 potongan. Dah memadai cikgu. Dah memadai. Tak perlu kecil sangat. Tak perlu kecil sangatlah. Okey, baik. sebab ikan ni dia cepat terurai dia punya ni. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Ikan yang sesuai. Ikan laut. Ikan laut. Saya cakap tadi lah. Ikan tongkol dia lebih gelap, lebih bagus. Oh. Ya, macam ikan tongkol, ikan kayu sama lah ikan tongkol kayu kan. Okey, jadi sekarang kita akan timbang kita punya ikan. Okey. Kita akan timbang dan kita nak tengok berapakah gram daripada ikan tadi. Okey, lebih kurang 300 gram. 300 gram. 300 gram. Jadi saya akan timbang gula merah tadi ni 1:1. Kalau ikan 300, maknanya gula merah pun 300. Okey, maknanya gula merah ni memang peranan penting lah cikgu. Betul. Dia sebagai ejen yang paling penting lah. Ejen paling penting. Kalau dia tak ada memang tak jadilah kita punya baju. Okey, baik cikgu. Maknanya kalau gula putih dia tak menjadi ke macam mana cikgu? Gula putih kurang Dia sesuai. kurang sesuai Sebab cikgu, gula merah ataupun molasses. Pernah dengar molasses? Molasses tak pernah cikgu. Molasses ni digunakan banyak untuk penternakan lah. Untuk bagi haiwan ternakan kita minum. Dia menambah selera, menambah tenaga. Jadi molasses pun boleh gunakan juga. Okey, ni kita dah sama kita timbang nisbah yang sama. Okey, jadi kita gaulkanlah bersama ikan tadi tu. Kalau ada molasses kita boleh gunakan molasses. Molasses ni dia secara cair lah. Dia gula merah juga tapi dia dah dicairkan. Maknanya ikan ni tak payah dibasuh lah cikgu Tak payah. Biar macam kita tu je. Kita beli dari pasar terus kita potong-potong dan kita terus gaul lah. Okey, baik. Kita gaul. Macam gaul kunyit cikgu Sehingga sebati lah. Sehingga sebati. Jangan terus goreng pula Baik cikgu. Sebab kita nak buat baja. Okey, dah sebati Sebati.
Okey, kemudian kita masukkan dalam balang lah. Okey. Dia sangat mudah, boleh buat di rumah. Jadi balang tu cikgu, dia tak kisah ke balang kecil, ke balang besar pun tak apa cikgu. Tak kisah. Kalau setengah petani dia buat dalam skala yang besar. Oh, besar terus? Contoh ladang dia ada 1 ekar, 2 ekar. Dia terus hasilkan dalam satu tong yang besar lah. Oh, tong drum terus Tong drum 50 liter tu kan, 100 liter tu. Jadi dia punya kuantiti baju dia pun lebih banyak dia hasilkan lah. Biasa petani pun dia akan buat sendiri. Sebab apa? Sebab dia bercucuk tanam lah. Contoh dia tanam kangkung kan. Jadi kangkung ni banyak yang rosak ke apa ke, dia boleh gunakan untuk menghasilkan baju. Pakai semula? Pakai semula. Okey, Okey. Langkah yang seterusnya, kita dah masuk dalam balang, kita ikat dengan kertas putih lah. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okay, ni yang sama supaya nak elakkan gas tu daripada terkeluar lah. Kalau kita tak, lagi satu kita jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Jangan tutup rapat. Kalau tutup rapat, tapi rasanya gasnya boleh sisa ikan ni gas dia lebih kuat mungkin cikgu mungkin. Ya. Daripada perhatian cikgu ketiga-tiga ni mana yang lebih berkesan? Dia punya Fungsi khasiat masing-masing? Fungsi masing-masing. Macam baik. ikan ni dia sama macam sayuran tadi. Dia ada nitrogen, lebih nitrogen. Jadi sesuai untuk sayuran berdaun lah. Kalau macam buah tadi dia lebih kepada bunga dan buah. Pembesaran. Dah siap dah cikgu? Okey, dah Jadi kita akan biarkan sehingga 5 hingga 7 hari juga Okey. Selepas tu baru kita tapis dan juga kita hasilkan baja lah. Air baja pati Kita ambil air dia je lah. Kita ambil air saja, kita tapis. Okey. Contoh kita dah tapis tu, lebihan ikan tu kita boleh jadikan dia kompos pula. Buat baju kompos pula. Itu sebahagian yang lain lah. Itu segmen lain lah. Segmen lain lah. Okey, baik cikgu. Okey, sekarang boleh saya nak uji Aiman pula. Saya pula cikgu? Boleh. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Tapi sebelum tu saya pakai sarung tangan dulu. Betul. Langkah keselamatan cikgu okey, baik. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada ikan-ikan yang mungkin dah rosak ataupun dah pecah cikgu, kita boleh gunakan untuk buat baju ni. Ya. Baik. Dia kos lebih murah lah kan. Kalau kita beli ikan yang sekilo RM20, RM30 tu mahal kan. Mahal cikgu. Jadi untuk kita buat baju, kita gunakan ikan lebihan ikan di pasar tu, kita boleh beli dengan harga yang murah. Jadi kita boleh buatlah dengan mudah. Okey, baik cikgu. Cikgu, pinjam papan cikgu. Okey. Orang kata lagi rancak sikit. Okey. Baik, kalau macam untuk kita nak buat sikit-sikit kat rumah ni setakat seekor 2 ekor pun boleh cikgu Boleh, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tengok saiz rumah lah. Kalau kita di rumah teres, di rumah apartmen pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga? Boleh, kita menanam secara kecil-kecil lah. Sekarang pertanian bandar kita banyak ni lah. Okey, Aiman, saya nak tanya, asal usul eksperimen kita ni, fish amino acid daripada mana? Daripada mana? Negara mana? Negara mana? Saya rasa cikgu dia budak-budak zaman sekarang ni suka. Negara Jepun. Tu. Korea Korea je. Sebelah dia, Korea. Okey. Fish amino acid ni sejarah dia diperkenalkan oleh orang Korea Orang Korea juga pada abad 18. Dia nak maknanya mereka daripada dah lama dah buat benda ni. Dah lama. Di Korea dia terkenal dengan natural farming lah. Maknanya farming secara organik. Tak ada bahan-bahan kimia ni sangat. Tak ada bahan kimia, sangat bagus lah. Okey, baik cikgu, saya nak cuba timbang dulu. Okey. Saya timbang terlebih dahulu. Okey. 360 cikgu. Okey, jadi lebih kuranglah gula 1 nisbah 1. Maknanya gula pun sama jugalah cikgu. Sama juga. Alright. Maknanya banyak juga kita kena pakai gula ni cikgu ya. Jelah. Tapi gula merah tak adalah mahal sangat bolehlah. Kalau kita nak hasilkan baju sendiri tu kira kosnya agak rendah lah. Agak rendah cikgu. Maknanya seterusnya kita campurkan gaul dan gaul. Saya bantu sikit-sikit lah. Tak boleh lah sebab saya tengah uji Aiman kan. Okey, baik cikgu. Gaul ni pun dah nampak sedap cikgu. Okey. Baik, kita gaul dengan sebati. Kalau kita lah cikgu kita ambil bahan dalam dia sahaja. Boleh tak untuk jadikan baja? Kita ambil ikan. Boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia masih ada kandungan asid amino tu sendiri. Cuma kuranglah. Berbanding kalau kita letakkan dia punya daging ikan tu sendirilah. Sebab yelah mak-mak kita kan masak ikan dia buang bahan-bahan dalam tu kan. Betul. Macam di rumah pun kita boleh sediakan satu tong lain di tepi tong sampah lah mungkin.
untuk kita buang hasil lebihan-lebihan tu. Oh. Kulit buah ke, dan kita boleh jadikan kompos sebagai kompos. Dan baju organik lah. Okey cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Contoh Okey, cikgu bila mana sisa-sisa tu kita gabungkan sayur dengan ikan dengan buah. Boleh ke macam tu? Ke tak jadi macam tu cikgu? Khasiat dia akan bercelaru sebenarnya. Jadi Khasiatnya bercelaru. sebab macam saya cakap tadi, setiap bahan tu dia ada fungsi dia sendiri. Okey. Kalau buah tadi kita tengok untuk pembentukan daun dan juga buah. Aha. Jadi kalau kita campurkan, dia punya khasiatnya agak Di pokok jadi pening cikgu. pokok jadi pening. Okey. Tak ada, maknanya tidak sesuai. Boleh tapi tidak sesuai. Tapi cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Kenapa kita tak campur dengan air cikgu supaya ialah lebih banyak baja yang boleh dihasilkan? Okey, kita nak jadikan dia sebagai pati. Oh, pati. Pati. Nanti dia akan keluarkan air dia sendiri. Aha. Tapi bukan dalam kuantiti yang banyak lah. Okey, baik cikgu. Bukan dalam kuantiti yang banyak. Sebab nanti kita akan bancuh lagi dengan air. Oh, jadi dia ada pekat cikgu. Biar dia pekat. Selepas tu baru kita campurkan dengan air. Aha. Okey, untuk ikan ni kita campurkan 1 ml pati. Ini contoh yang saya dah tapis lah. Bila kita dah hasilkan ni, saya dah tapis. Jadi 1 ml pati kita bancuh dengan 1 liter air. Oh, itu nisbah dia cikgu Nisbah dia. Jadi boleh letak di dalam bekas spray tu kan. Kita ada bekas spray kan. Spray tu, jadi kita dah bancuh tu, kita boleh spray pada pangkal pokok. Jadi okey. ini adalah hasil. Itu yang dah siap cikgu. Yang dah siap. Saya dah peram. Saya dah peram lah. Lebih kurang masa yang disyorkan lah. Okey, jadi mungkin dalam sehari 2 saya akan tapis lah. Okey. Saya akan tapis untuk dijadikan pati baja tu. Okey, jadi dalam banyak-banyak ikan cikgu, saya ada satu soalan. Okey. Dalam banyak-banyak ikan cikgu, ikan apa yang paling kata sesuai lah nak buat baja ni cikgu? Paling sesuai Okey, ikan kembung, Ikan kembung? pelaling, tongkol macam saya cakap tadi, ikan tongkol dia perlukan yang berwarna gelap. Ikan yang berwarna gelap dia lebih sesuai. Okey, sebab tinggi asid amino dia. Okey, baik cikgu. Tengok saya punya hasil ni cikgu. Okey, boleh saya boleh nilai terima, tak? cikgu? Boleh saya nilai? Boleh cikgu. Okey, saya rasa 5 bintang lah. Oh, 5 bintang. Daripada 5 saya bagi 5 lah. Alhamdulillah. Okey. Baik, maknanya saya boleh jadi petani. Boleh, boleh kita berjaya. boleh gunakan di mana-mana lah kalau kita tanam di rumah, okey, di sekolah untuk murid-murid di sekolah, di rumah boleh. Mungkin ada lebihan ikan yang tak digunakan, sayur, buah-buahan. Okey, jadi boleh digunakan sebagai baja organik. Baja organik ni sangat baiklah. Sangat baik cikgu Ya, dia kurang berbanding baja kimia kan. Okey. Dan saya tengok tadi cikgu sebut kan kita asingkan kan, dan kita boleh buat benda ni. Dan saya ada satu soalan cikgu, selain pada buah, sayur-sayuran dan ikan, apa lagi yang boleh kita hasilkan baja organik ni? Ada lagi tak cikgu selain pada 3 ni? Selain daripada 3 tu. Okey, pernah tengok tak masa kita kecil lah, mak kita dia ambil kulit telur tu, dia pecahkan, dia ada masukkan dalam pasu. Dia tanam, contohlah dia tanam daun kari dia letak dalam pasu, kulit telur. Pernah lah cikgu. Pernah kan? Saya ingat dia nak bagi cantik. Okey, itu secara tidak langsung dia dah jadi satu baja organik. Okey, tetapi ada kaedah untuk kita menghasilkan baja organik daripada kulit telur. Daripada kulit telur tu Daripada sendiri. kulit telur, sebab kulit telur ni dia tinggi kalsium. Tinggi kalsium dan fosforus. Itu satu unsur yang penting lah. Satu unsur yang penting dalam nutrien tumbuhan dan tanaman lah. Maknanya kalau kita tengok dekat luar sana cikgu, banyak juga baja-baja yang selain pada organik. Tapi kenapa kita memilih organik ni? Apa kesan baik kepada tumbuhan cikgu? Okey, baja organik ni dia membantu, yang pertama dia membantu menyuburkan tanaman lah. Tanaman dan juga tanah. Dia dua dalam satu. Dia membantu memperbaiki keadaan tanah, struktur tanah, tekstur tanah. Jadi dalam masa yang sama, dia dua dalam satu lah. Di samping dia membantu tanaman kita tumbuh dengan sihat, dia juga membantu tanah hidup dan juga subur lah. Okey, baik cikgu. Bukan setakat kita tak rugi dengan apa yang kita buang tu, maknanya kita boleh guna semula untuk baja tumbuhan tersebut. Baik cikgu, saya rasa murid-murid di rumah pun boleh cuba apa yang cikgu ajar pada hari ini. Ya, tapi sebelum itu kita berehat seketika. Boleh cikgu? Okey, boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran pertanian. Baik cikgu, untuk segmen kali ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, saya akan kongsikan sedikit tentang kebaikan baja organik yang telah kita hasilkan lah. Okey, jadi ketiga-tiga baja tersebut adalah mempunyai kebaikan di sinilah. Kesan yang baik kepada tanaman dan tumbuhan. Okey, yang pertama adalah meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air. Okey, jadi kadar air, pegangan air lebih stabil dan lebih baiklah. Okey, yang kedua menambah kandungan nutrien. Macam biasalah bila kita dah letakkan baja macam kita manusia lah, kita dah makan contoh kita makan vitamin Okey, dalam masa yang sama kita punya menambah kita punya tenaga, kita punya kita punya kekuatan dalaman badan tu sendirilah Okey. Sama macam tanaman dan tumbuhan jugalah, dia perlukan nutrien dan juga bahan-bahan untuk menambah. Contoh yang pertama adalah untuk memberi contohlah pokok rambutan kita baru nak semai, jadi buah dia lebih lebat, buah dia lebih berkualiti. Jadi itu salah satulah kebaikan. Okey, seterusnya menambahkan mikrob dalam tanah. Okey, mikroorganisma dalam tanah ni akan hidup dan bantu untuk membetulkan struktur tanah. Contoh tanah yang bermasalah di Malaysia lah. Contoh tanah pasir, tanah tanah liat, tanah yang bermasalah. Jadi dalam masa yang sama mikrob membantu bagi eloklah struktur dan tekstur tanah. Okey, seterusnya meningkatkan ketersediaan nutrien. Jadi baja organik pun menambahkan nutrien, menambahkan pH tanah. Okey, jadi dia akan membantu nutrien lebih tersedia. Di samping itulah, sampingannya lah. Okey, macam saya cakap tadi, yang terakhir membaiki keadaan tanah. Okey, jadi tanah-tanah yang bermasalah tu lebih baik, lebih dia dibaiki oleh baja organik itu sendiri. Sebab baja organik itu dia mempunyai pelbagai fungsi lah. Okey, seterusnya kita tengok kesan sampingan baja organik. Okey, yang pertama menggalakkan pertumbuhan rumpai. Kesan sampingan ni kesan yang kurang baik lah sebenarnya. Tapi jelas setiap benda tu dia ada kelebihan, ada kekurangan di mana. Cuma baja organik dia kuranglah, dia punya kekurangan. Okey, tapi kekurangan yang boleh kita tengok, yang pertama menggalakkan pertumbuhan rumpai. Lalang ke rumput-rumput lebih cepat naiklah. Okey. Yang kedua penyebaran perosak atau penyakit. Dia boleh jadi tempat untuk merebaknya serangga-serangga ke membiar. Okey, jadi kesan sampingan daripada baja organik itu sendirilah. Okey, yang ketiga menjadi perumah kepada perosak. Bila dia jadi lalang rumput jadi dia boleh menjadikan dia satu tempat kepada perumah kepada perosak untuk menjadikan sebagai rumah lah perosak itu sendiri. Okey, yang keempat baja organik ni meresap lambat sedikitlah berbanding baja kimia. Tetapi fungsi dia macam saya cakap tadi, 2 dalam 1. Dia membaiki keadaan tanah dan juga menambah nutrien kepada tanaman. Okey. Jadi pelbagailah baja organik ni pelbagai fungsi. Tak semestinya kita lihat kesan tidak baik saja, tapi kesan baiknya memang lebihlah daripada kesan tidak baik. Okey, jadi baja organik sangat sesuai untuk kita buat di rumah sebab kita kan tak ada tak ada bahan-bahan atau alat-alat untuk kita nak buat baja kimia. Okey, jadi baja organik lah paling cepat kita buat, paling senang, paling mudah dan memberi kesan yang agak baiklah kepada tanaman kita. Okey. Okey cikgu, maknanya inilah dia kalau kita lihat baja organik dengan yang bukan organik. Bukan organik, betul? Perbezaannya okay. lah. Okey, ini macam saya sebut tadi lah, baja organik menyuburkan tanah. Okey, kalau baja bukan organik menyuburkan pokok sahaja. Jadi baja organik ni dia membantu menambah nutrien pokok, memberi unsur organik, nutrien kepada tanah. Dia akan membentuk mikroorganisma untuk membantu membaiki keadaan tanah. Okay. Biasa cikgu kalau kita ada baja-baja ni kat rumah, biasa mak dengan ayah kita kata jangan dekat dengan baja tu, beracun, nanti membahaya. Adakah sama juga dengan baja organik cikgu? Berbahaya? Baja organik tak bahayalah sebab kita tahu nama dia pun sedia organik Jadi tidak ada bahan kimia dan juga bahan-bahan bahaya untuk kita untuk keselamatan anak-anak kita tak ada masalah lah. Tapi jangan sampai dia minum lah sebab dia dah melalui beberapa proses pemeraman. Okey, jadi kalau terminum tu mungkin ada sedikit mungkin pening-pening ke apa sebab dia bau dia boleh jadi masam. Boleh jadi
manis. Ya. Tapi kalau baja buah, contoh baja pisang. Buah pisang, kita gunakan buah pisang. Memang baja dia bau agak wangi lah. Oh. Sebab dia ada perisa pisang macam lah. Perisa Baju dia pisang. perisa pisang. Jadi, Tapi cikgu, bila kita dah proses untuk menjadikan baja tu, adakah proses-proses lain yang perlu dilalui oleh baja tadi cikgu? tadi kita dah hasilkan baja, kita gaul. Contohlah, saya ambil baja buah. Kita dah gaul. Gaul dengan gula merah. Kemudian kita perlu tapis. Bukan kita dah peram tu, kita dah peram selama 5 hingga 7 hari, kita perlu tapis. Okey, yang pertama tapis. Kalau boleh secara 2 peringkat lah. Yang pertama kita gunakan tapis secara kasar, yang kedua kita gunakan tapis secara halus lah. Sebab kita tak nak ada unsur-unsur yang lain dalam pati kita tu. Nanti mengganggu kestabilan nutrien tu lah. Okey, jadi bila dah kali kedua tu baru kita jadikan dia sebagai pati dan boleh dibancuh dengan air lah. Okey, baik cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh bagi satu tips macam mana cara mudah untuk penonton-penonton ataupun murid-murid kita di rumah sana menghasilkan baja organik di rumah sendiri, cikgu. Ada tak tips ataupun cara mudah? Cara paling simple mudah sekali? Okey, paling simple. Kita gunakan, mungkin kat rumah tu ada terpawai panggil bekas plastik. Bekas plastik yang tak gunakan. Bukan kuih raya, cikgu? Bekas kuih raya, betul. Okey, ni dah musim raya ni. Jadi bekas kuih raya yang kita dah habis tu kita gunakan. Jadi kita contoh tetap dengan nisbah 1, nisbah 1. Oh, sama juga. Sama juga. Jadi gula merah 1. Contohlah saya ambil buah pisang. Buah pisang pun 1. Jadi kalau 100 gram gula merah, 100 gram pisang. Okey, jadi potong kecil-kecil. Masukkan je dalam bekas tu. Masukkan je dalam bekas. Okey, kalau tak ada penimbang, kita boleh agak-agak lah, anggaran lah. Kalau ni sebab kita buat kita punya baju sendiri, jadi tak ada masalah lah. Okey, jadi kita goncangkan je. Oh, goncang je? Kita goncangkan je. Selepas kita dah tutup tu, kita goncangkan bekas tu, bekas kuih raya tu. Dan kita biarkan selama mungkin 5-7 hari. Okey, selepas tu murid-murid pun dah boleh buat di rumah. Jadi kita dah ada baju kita sendiri. Okey. Lepas tu tapis terus, cikgu. Terus kita tapis. Tapis kita pakai penapis teh tu kan. Tapis je. Lepas tu kita bancuh dengan air dah. Terus cara yang paling mudah lah untuk jadi buat baju organik. Baik, cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Berapa bintang pula saya boleh dapat ni? Yang Aiman hasilkan tadi. Ya, cikgu. Kita banyak eksperimen tadi. Okey, keseluruhan saya bagi 5 lah, 5 bintang. Oh, alhamdulillah. 5 daripada 5 lah. Sebab mengikut arahan, murid-murid pun sama di sekolah, kalau guru-guru beri arahan, jadi kita perlu ikut dengan tepat dan betul lah. Jadi baru kita boleh mendapat orang cakap tahap yang sepatutnya lah. Macam Aiman hari ni, alhamdulillah saya boleh bagi 5 lah. 5 kasih, sebab dia mengikut cikgu. arahan, cara yang betul, kaedah yang betul. Baik, cikgu. Kepada murid-murid kita yang nak dapatkan sumber-sumber pembelajaran kita pada hari ini, cikgu, kat mana murid kita boleh dapat, cikgu? Okey, boleh dapatkan di Portal Delima Sumberku. Di Sumberku, cikgu. Sumberku. Okey, sebagai kata-kata akhir daripada cikgu. Okey, saya nak berpantun sikit lah Silakan, sebelum saya cikgu. tutup. Boleh, Iman? Okay, Boleh. masuk istana menghadap raja, singgah sebentar di pohon bidara. Subur tanaman kerana baja, subur iman kerana amalannya. Masya Allah. Maknanya kalau kita tengok perumpamaan pertanian itu sendiri, cikgu, kita meletak baja, sebenarnya kita meletakkan ini amalan kita dan boleh subur iman kita, cikgu. Betul, Iman. Okey, baik. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Muhammad Fazrin dan juga murid-murid di rumah sana habis bersepah atas meja tu kan, buat eksperimen macam kita dekat studio ni kan. Okey, baik, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.